Dalam video ini, kita akan diperkenalkan kepada teorem Pythagoras ataupun the Pythagorean theorem dalam bahasa Inggeris. Teorem yang sememangnya seronok, tapi makin lama anda belajar, ia akan menjadi lebih susah dan menarik pada masa yang sama. Ia amat berguna dalam geometri. Ia seakan-akan tulang belakang trigonometri. Anda juga akan gunakan ia untuk mengira jarak di antara titik. Jadi amat penting untuk kita mahirkan bab ini. Biar saya bagi tahu apa itu teorem Pythagoras. Jika kita ada segitiga, okey, dan segitiga itu haruslah segitiga tegak, yang bermaksud satu daripada tiga sudut dalam segitiga itu haruslah 90 darjah. Dan anda lukiskan kotak kecil ini untuk mengesahkan bahawa ia adalah 90 darjah. Jadi itu adalah sudut 90 darjah. 90 darjah. Atau kita boleh panggilkan ia sudut tegak. Dan sebuah segitiga yang mempunyai sudut tegak di dalamnya dipanggil segitiga menegak. Jadi ini dipanggil segitiga menegak. Sekarang, dengan teorem Pythagoras, jika kita tahu dua sisi sebuah segitiga, kita boleh cari sisi yang ketiga. Dan sebelum saya tunjuk kepada anda, biar saya bagi anda satu lagi istilah. Sisi yang paling panjang di segitiga menegak ialah sisi yang bertentangan sudut 90 darjah ataupun sisi yang bertentangan dengan sudut menegak. Jadi dalam kes ini ialah sisi ini yang warna pink ini. Ini adalah sisi yang terpanjang, dan cara untuk mencari di mana segitiga menegak itu, dan ia akan membuka kepada sisi yang panjang itu. Sisi yang panjang itu bernama hypotenuse. Bagus untuk anda tahu kerana kita akan gunakan terma itu. Jadi katakan saya ada segitiga macam ni. Okey, biar saya lukis cantik sikit. Jadi katakan saya ada segitiga macam ni. Dan saya memberitahu anda bahawa sudut ini di sini ialah 90 darjah. Dalam situasi ini adalah hipotenusnya. Kerana apa? Kerana ia bertentangan dengan sudut 90 darjah ini. Ia adalah sisi yang terpanjang. Okey, biar saya buat satu lagi. Jadi katakan yang ini adalah segitiga saya dan ini adalah sudut 90 darjah. Saya rasa anda sudah tahu macam mana nak buat ni. Anda terus ke bukaan ini dan itu adalah hipotenusnya. Itu adalah sisi yang paling panjang. Selepas anda mengenal pasti hipotenus,
Dan katakan ia mempunyai panjang C. Dan sekarang kita akan belajar apa yang teorem Pythagoras cuba memberitahu kita. Okey, katakan C sama dengan panjang hipotenus. Jadi kita panggil ini C. Sisi itu adalah C. Dalam mari kita panggil sisi ini, sisi yang ini A. Yang kita panggil sisi ini B. Jadi teorem Pythagoras memberitahu kita yang A squared jadi panjang sisi pendek square, okey, tambah panjang sisi pendek satu lagi square akan menjadi sama dengan panjang hipotenus square. Sekarang mari kita buat soalan sebenar dan anda akan nampak yang ia tak adalah susah sangat. Jadi katakan saya ada segitiga yang berbentuk sebegini. Katakan ini adalah segitiga saya. Ia kelihatan seperti ini. Dan mereka memberitahu kita yang ini adalah sudut menegak. Dan panjang di sini adalah 3 dan panjang ini pula 4. Dan mereka nak kita cari panjang itu. Jadi perkara pertama yang anda perlu buat ialah memastikan anda boleh mengenal pasti hipotenus. Anda perlu pasti anda tahu apa yang anda selesaikan. Dan dalam kes ini kita mencari hipotenus. Dan kita tahu sisi ini di sini ialah sisi yang bertentangan dengan sudut menegak. Jika kita lihat pada teorem Pythagoras, ini adalah C. Ini adalah sisi yang terpanjang. Jadi sekarang kita sudah bersedia untuk mengaplikasikan teorem Pythagoras. Ia memberitahu kita 4 square, salah satu sisi yang pendek, 4 square, tambah 3 square, punca kuasa 2, satu lagi sisi yang pendek, akan sama dengan sisi yang panjang square atau hipotenus square. Jadi ia akan menjadi C square. Dan kemudian anda hanya selesaikan untuk C. Jadi 4 square adalah sama dengan 4 darab 4, iaitu 16. Dan 3 square sama dengan 3 darab 3, iaitu 9. Dan itu akan sama dengan C square. Apakah hasil tambah 16 dan 9? Ia sama dengan 25. Jadi 25 sama dengan C square. Kita ambil square root positif dari kedua-dua belah. Saya rasa jika anda lihat ia secara matematik, ia boleh menjadi negatif 5. Tapi kita sedang berhadapan dengan jarak, jadi kita hanya ambil nilai positif sahaja. Anda punca kuasakan kedua-dua belah. Okey. Dan anda akan dapat 5 sama dengan C. Atau panjang sisi yang terpanjang ialah 5. Sekarang anda boleh guna teorem Pythagoras.
jika kita beri anda dua daripada sisi itu untuk selesaikannya, jadi apakah sisi ketiga? Jadi mari kita buat satu lagi soalan. Katakan segitiga kita macam ni. Itu adalah sudut mendegak kita. Katakan sisi ini mempunyai panjang 12. Okey, dan katakan sisi ini mempunyai panjang sebanyak 6. Dan kita nak cari panjang di sini. Seperti yang saya kata tadi, perkara pertama yang anda perlu buat ialah mengenal pasti hipotenus. Dan itu akan menjadi sisi bertentangan dengan sudut menegak. Kita ada sudut menegak di sini. Anda pergi bertentangan dengan sudut menegak. Jadi hipotenus berada di sini. Jika kita fikir tentang teorem Pythagoras yang A squared tambah B squared sama dengan C squared, anda boleh lihat ia sebagai C, itulah hipotenusnya. C squared ialah hipotenus squared. Jadi anda boleh kata 12 sama dengan C. Dan kita boleh kata yang sisi ini, tak kisah jika anda nak panggil mereka A atau B, mari kita panggil sisi ini di sini A. Katakan A sama dengan 6. Dan kita kata B sama dengan tanda soal. Sekarang kita boleh aplikasikan teorem Pythagoras. A squared iaitu 6 squared, okey, tambah B squared tambah B squared ialah sama dengan hipotenus squared. Okey, sama dengan C squared. Jadi sama dengan 12 squared. Dan sekarang kita boleh cari B dan lihat perbezaan di sini. Sekarang kita tak selesaikan hipotenus. Kita sedang selesaikan sisi yang pendek ini. Dalam contoh yang lepas, kita selesaikan hipotenus. Kita selesaikan C. Sebab itulah penting untuk kita kenal pasti yang A squared tambah B squared tambah C squared, C adalah panjang hipotenus tersebut. Jadi mari kita selesaikan B. Kita dapat 6 squared ialah 36 tambah B squared sama dengan 12 squared ialah 12 darab 12 ialah 144. Sekarang kita boleh tolak 36 dari kedua-dua belah persamaan ini. Okey. Jadi yang ini akan terbatal. Pada belah kiri, kita akan tinggal B squared sama dengan 144 tolak 36 sama dengan okey, jadi 144 tolak 36 akan menjadi 108. Jadi itulah B squared. Dan sekarang kita nak ambil punca positif kedua-dua belah. Dan anda dapat B sama dengan punca kuasa 108.
Mari kita lihat jika kita boleh permudahkan ia. Punca kuasa 108. Dan apa yang kita boleh buat ialah pemfaktoran perdana 108 dan kita boleh permudahkan ia. Jadi 108 ialah sama dengan 2 darab 54, iaitu 2 darab 54 iaitu sama dengan 2 darab 7, 27 maaf saya, iaitu sama dengan 3 darab 9. Jadi kita ada punca kuasa 108 ialah sama dengan punca kuasa 2 darab 2 darab, sebenarnya saya tak habis lagi. 9 boleh difaktorkan kepada 3 darab 3. Jadi ia 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 3. Kita ada beberapa perfect square di sini. Biar saya tuliskan ia semula. Dan ini adalah latihan permudahkan radikal yang anda akan jumpa apabila membuat teorem Pythagoras. Jadi tak salah nak buat ia di sini. Jadi ini adalah sama dengan punca kuasa 2 darab 2 punca kuasa 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab punca kuasa 3 yang terakhir di sini. Dan ini adalah benda yang sama. Dan anda tahu anda tak semestinya lakukan ini pada atas kertas. Anda boleh lakukan semua dalam kepala anda. Jadi apakah ini? 2 darab 2 ialah 4. 4 darab 9 ialah 36. Jadi ini adalah punca kuasa 36 darab punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 36 ialah 6. Jadi ini dipermudahkan kepada 6 punca kuasa 3. Jadi panjang B anda boleh tuliskan ia sebagai punca 108 atau anda boleh kata ia sama dengan 6 darab punca kuasa 3. Ini adalah 12 dan ini adalah 6 dan punca kuasa 3 akan menjadi 1. Jadi ia akan menjadi besar sedikit daripada 6